Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Apa yang anda saksikan sebentar tadi adalah sedikit infografik yang kami kongsikan kepada anda. Antaranya berkaitan dengan kebenaran pergerakan masuk dan juga keluar ke Sabah, kerana kita telah pun dimaklumkan tentang perbatasan ataupun pergerakan dibataskan untuk keluar masuk di Sabah. Dan kalau anda berkesempatan untuk menonton Astro Awani lebih kurang 20-30 minit lepas adalah kami membawakan kepada anda sidang media oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dibuat secara virtual kerana kita difahamkan Datuk Seri Ismail Sabri dalam tempoh kuarantin kendiri di rumah. Dan kalau boleh saya nak tunjukkanlah sedikit kalau ada kemas kini di Twitter Astro Awani antara yang menjadi tumpuan dan juga menjadi tumpuan dalam sidang media PKPP itu, antaranya kompaun akan dikeluar serta-merta di lokasi dan ada beberapa lagi lah, antaranya bekalan barangan keperluan dalam negara mencukupi. Ini dipetik daripada sidang media secara virtual ataupun secara maya itu. Dan yang menjadi tumpuan juga adalah antaranya PKPB di Tuaran, Sandakan, Papar dan Kelang bermula pada 9 Oktober 2020. Dan untuk artikel lanjut anda boleh terus ke astroawani.com yang mana Isabel Leong, rakan wartawan saya, ada menulis tentang kompaun akan dikeluarkan serta-merta di lokasi, dan itu adalah antara tumpuan kenyataan media ataupun sidang media yang dilaksanakan oleh Menteri Kanan Pertahanan. Antaranya seperti anda boleh baca, seramai 357 individu ditahan dan pihak berkuasa berjaya menahan 38 pendatang asing tanpa izin parti. Kompaun akan dikeluarkan serta-merta di lapangan terbang kepada individu yang melanggar SOP PKPP oleh pegawai berpangkat inspektor dan ke atas, dan pastinya perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKP bersasar di Rumah Pangsa Tongkang Yat Seberang Perak di Alustar ditamatkan mulai 12.01 tengah malam 8 Oktober, dan juga kerajaan juga bersetuju untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB di Sandakan, Papar, Tuaran di Sabah serta Kelang, Selangor bermula 9 Oktober 2020. Bercakap tentang Sabah, untuk waktu ini dalam cerita-cerita di sebalik berita bersama dengan Shah Hairizal. Shah, kalau ikut lama saya tak berlintang langsung bersama Shah, kalau ikut kali terakhir 2-3 minggu lepas lah, itu pun bercerita tentang PRN Sabah. 2-3 minggu sudah pasti keadaan di Sabah banyak yang berubah dari segi politik, cuacanya pun sebab dimaklumkan 2-3 hari lepas banjir. Kalau sebelum kita nak bercakap tentang hari pertama PKPP di Kota Kinabalu, di Tuaran dan juga di Putatan, kalau boleh dikongsikan cuaca dan keadaan di sana. Tadi sebelum siaran langsung ni ada tadi Shah ada katakan kepada saya keadaan semakin pulih untuk keadaan banjir di Kota Kinabalu. Kalau ada update atau kemas kini boleh kongsikan. Baik Fauzi, terima kasih Fauzi. Baik, kalau boleh kita kongsikan sedikit perkembangan banjir yang paling teruk sebenarnya kawasan ataupun daerah yang paling teruk terjejas adalah di daerah Kota Belud, dan tetapi sebenarnya ada juga daerah lain yang turut terjejas. Antaranya adalah di daerah Beaufort, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran. Tetapi kalau nak ikutkan untuk hari ini, kemaskini yang diberikan kepada kami rakan-rakan media daripada Jabatan Pertahanan Awam adalah berkenaan dengan terdapat 8 pusat pemindahan yang dibuka, dan hingga ke hari ini, setakat ini sekejam 4 petang, ketujuh pusat pemindahan telah pun ditutup sepenuhnya, dan hanya tinggal sebuah lagi iaitu di Kota Belud yang dianggarkan menempatkan sekitar 21 mangsa. Dan kalau ikutkan, kalau seperti apa yang diramalkan oleh Jabatan Kerja Cuaca berkenaan dengan memang keadaan cuaca hujan selama 2 hari, dan memang selama 2 hari tersebut, dan hari ini adalah merupakan hari ketiga, dan keadaan hari ini cuacanya cerah. Dan saya dilaporkan juga sekitar jam 3 petang tadi ataupun sekitar tengah hari tadi sebenarnya, Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bong Motaradin yang juga merupakan Menteri Kerja Raya telah pun turun ke Padang melihat sendiri kawasan di Kota Belud, yang mana sebelum ini kita ada bawakan berkenaan dengan jambatan runtuh di Melangkap di Kota Belud dan juga kejadian tanah runtuh, dan beliau seperti mana yang kita laporkan sebelum ini mengatakan bahawa beliau sendiri akan turun Padang untuk melihat apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dilaksanakan daripada pihak konsesi syarikat, kerana dimaklumkan daripada jambatan runtuh di Kota Belud tersebut yang menghubungkan antara penduduk kampung dengan kawasan bandar di Kota Belud,
adalah di bawah pemerintah, di bawah pentadbiran syarikat konsesi yang masih lagi memegang perjanjian dengan kerajaan negeri, dan mereka katanya akan melaksanakan kerja pembaikan secepat mungkin, dan kita juga akan menantikan kenyataan media lengkap hasil daripada lawatan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Muktaradin pada tengah hari tadi, Fauzi. Itu sedikit berkenaan dengan situasi banjir yang melanda sekitar hari Ahad, Fauzi. Okey. Seperti yang dikongsikan dan juga kemaskini oleh Shah, boleh dikatakan rata-rata kawasan yang digenangi air banjir sudah pun surut dan sudah pulih. Baiklah, seperti yang anda saksikan di visual sebentar tadi, itu adalah visual terkini yang dikongsikan oleh Shah dan juga juru kamera keadaan di sekitar Pekan Kota Kinabalu secara khususnya. Kalau anda lihat ada sedikit lengang lah, dan kalau anda sempat menonton buletin Awani sebelum ini, ada laporan yang ditulis oleh dan juga yang dikeluarkan oleh Shah Rizal yang mana mengatakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di 3 daerah Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan disambut baik orang ramai. Reaksi ini mungkin sedikit berbeza kalau nak banding dengan PKPB di kawasan lain, kerana kalau kita sempat berita langsung dengan wartawan-wartawan di lokasi, banyak mengatakan mereka yang berada dalam kawasan PKPB ini agak stres sebab mereka dah melalui 3 bulan dahulu PKP, tapi sekali lagi terpaksa melalui proses dan juga tempoh PKPB. Tetapi reaksi yang berbeza daripada hasil tinjauan Shah. Shah kata reaksi orang ramai lebih kurang menerima keadaan seperti ini. Mungkin boleh dikongsikan hasil tinjauan secara keseluruhannya, Shah? Fauzi, kalau nak berkata-kata tadi itu, saya sebenarnya pada sebelah pagi tadi bersama dengan juru kamera Election Martin sebenarnya agak terkejut sebenarnya apabila kita mengajukan soalan berkenaan dengan apakah pendapat, kerana kita faham, kerana kami sendiri sebenarnya mengalami PKP itu di Sabah, PKPP, dan pada sebelah pagi tadi saya terpaksa melepasi sekatan jalan dan sebagainya. Mungkin itu satu yang agak kurang menyenangkan untuk kita dalam pergerakan seharian. Jadi apabila kita bertemu dengan penduduk di sekitar Kota Kinabalu dan Penampang, sebenarnya apabila saya bertanyakan kepada salah seorang, itu adalah merupakan pemandu e-hailing, iaitu saudara Malim Aju, dan saya ada bertanyakan kepada beliau bagaimana sebenarnya pandangan sendiri daripada pemandu e-hailing melihatkan keadaan semasa dah tak boleh, mungkin tak dapat pelanggan dan sebagainya. Beliau mengatakan memang betul dia tidak ada pelanggan daripada pagi tadi sehingga tengah hari, hanya ada 2 saja permintaan untuk beliau sebagai pelanggan beliau sehingga tengah hari. Tapi beliau mengatakan bahawa PKP ini adalah sesuatu yang PKPB yang dilaksanakan ketika ini di 3 daerah ini, di Kota Kinabalu, di Penampang dan juga di Putatan, adalah sesuatu yang perlu, kerana melihat daripada angka yang begitu tinggi yang berlaku di negeri Sabah ini, dan beliau sendiri katanya agak takut kalau nak mengambil penumpang pun nak kena tengok dulu katanya. Takut juga mungkin di antara penumpang-penumpang tersebut ada yang mungkin ada asymptomatic, nak dikatakan mungkin ada simptom-simptom dan sebagainya. Dan kita beralih kepada yang lain yang saya temu bual juga, antaranya adalah seorang warga Mas, Annie Liu, yang mengatakan bahawa tak apalah, walaupun beliau yang berniaga, biarlah rugi buat masa ni katanya, asalkan beliau dapat berpuas hati melihat keadaan ataupun kerajaan sini mengambil alih untuk mengawal, mengekang dan memutuskan seterusnya wabak penularan COVID-19 ini. Begitu juga dengan seorang pemuda yang sempat kita temu bual. Agak muda, sekitar 21 tahun, yang baru berhijrah daripada Ranau pergi ke Kota Kinabalu sebelum ini. Selepas daripada PKP, beliau tidak ada kerja dan pergi mencari pekerjaan di Kota Kinabalu dan berjaya memperoleh pekerjaan. Tetapi apabila timbul suasana sebegini, beliau memang kecewa sebenarnya. Tapi apa yang diperkatakan kepada saya adalah beliau mengatakan bahawa biarlah hilang pekerjaan sekalipun, beliau sanggup dan akur, rela, kerana daripada terus dalam keadaan PKP pun tak apa katanya, asalkan putus terus penularan COVID ini, kerana bagi beliau ini adalah satu yang baru mengikut angka yang terlalu tinggi di negeri Sabah, dan beliau sendiri mengatakan bahawa biarlah pihak kerajaan yang melaksanakan kerja-kerja untuk mengekang ini, dan diharap semua rakyat Sabah khususnya untuk mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi mungkin Fauzi, sebenarnya kita boleh dengarkan juga apa yang diperkatakan oleh mereka-mereka yang saya sebut kali ini. Kita dengarkan. Ikut cakap kerajaan bagus jugalah. Kalau ikut cara sendiri memang tidak baguslah. Tapi untuk kebaikan bersama
memang ini yang terbaik lah. Mungkin kami berhenti buat sementara lah, pasal ini COVID kan. Jadi bila COVID sudah macam oke, baru kami mula berniaga lah. Rasa kecewa lah macam begini. Ya macam kami kan berniaga susah sedikit. Sabar sajalah dulu lah. Suasana sekarang ini memang teruk lah. Memang dulu makin pulih, semua ekonomi masih stabil, pekerjaan pun oke sudahlah. Tapi selepas apa yang berlaku sekarang ini kan makin meningkat. Lepas itu dia terjajaslah kami punya pekerjaan balik di Sabah nih. Okey, daripada Malim Aju, Annie Liu dan juga Brandon, pemandu e-hailing, peniaga dan juga mereka yang mencari pekerjaan, kalau boleh disimpulkan dan juga rumuskan, pada mereka kesihatan itu lebih penting daripada soal memenuhi poket dan juga kantong poket itu ya Syah. Tetapi dalam mana kita cakap tentang fasa pandemik, PKP, PKPP, soal pematuhan SOP itu masih lagi menjadi tumpuan untuk kita memastikan penularan wabak rantaian COVID-19 itu dapat diputuskan. Daripada hasil Syah dan juga jurukamera sepanjang hari pertama ini, kau boleh dikongsikan sejauh mana masyarakat dan juga penduduk yang berada di 3 kawasan yang terlibat dalam PKPB ini, hari pertama PKPB dilaksanakan di 3 kawasan ini, sejauh mana kadar pematuhan SOP yang seperti mana yang telah dimaklum dan juga disaran dan juga dinasihatkan oleh KKM? Baik, Fauzi, kalau nak kita berkatakan tentang kepatuhan daripada sudut masyarakat sekarang ini, mungkin daripada industri-industri utama sahaja yang dibenarkan untuk beroperasi. Jadi keadaan lalu lintas, kalau ikutkan sekarang ini di jam begini ini, biasanya keadaan kesesakan lalu lintas ini pasti akan berlaku di hadapan Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di belakang saya ini, di PPNS di jalan utama ini, pastinya akan menyaksikan keadaan trafik yang terlalu sesak. Tetapi hari ini pastinya kita dapat menyaksikan keadaan jalan raya yang lengang. Dan kalau tidak jauh sebenarnya daripada tempat saya berdiri ini juga merupakan salah sebuah boleh kita katakan restoran makanan segera yang kalau seperti kebiasaannya pasti ramai yang akan kenderaan yang berbaris panjang dan sebagainya. Tapi kalau kita lihatkan sekarang ini, yang berbaris ketika ini adalah merupakan pemandu-pemandu motosikal e-hailing yang GrabFood, kalau kita boleh panggil sebagai Food Panda dan GrabFood ini, yang menghantar makanan. Tiada lagi sebenarnya penduduk-penduduk sekitar ataupun kalau khususnya di Kota Kinabalu ini, mereka ini kebanyakannya sibuk untuk ke kedai makan, tapi bila tidak boleh bekerja dan sebagainya, pasti mereka boleh untuk keluar, tetapi mereka memilih untuk menggunakan perkhidmatan seperti penghantaran makanan GrabFood dan juga Food Panda ini. Dan sepanjang pagi tadi sehingga sekarang ini, apa yang kita boleh saksikan, kepatuhan itu boleh kita lihat secara mata kasar saja, Fauzi. Tidak dapat kita saksikan sebagaimana mungkin ada cubaan-cubaan daripada penduduk-penduduk yang mungkin terpaksa untuk pergi membeli barang di kawasan-kawasan yang tidak dibenarkan, tetapi tidak kelihatan di pandangan saya dan juga jurukamera. Fauzi. Syah, kalau boleh dalam 1-2 minit akhir ni, kau boleh Syah kongsikanlah, biasalah kadang-kadang wartawan dengan jurukamera ataupun warga media ni, walaupun dalam tempoh PKPB ni tugas dan juga kerja itu perlu dijalankan. Kalau boleh nak tanyalah keadaan kesihatan Syah dan juga rakan-rakan di Sabah, harap-harap dapatlah menjaga kesihatan itu dalam mana menjalankan tugasan membuat liputan. Baik, Fauzi, kami sebenarnya bukan saja saya dan jurukamera Alex Nurmaidin, tapi juga wakil-wakil Esrawani lain yang berada di Sabah seperti Rizal Abdullah, Petrus, Shah yang berada di Lahad Datu dan Tawau. Sebenarnya kami sangat mengharapkan supaya agar mungkin doa boleh dikirimkan kepada kami agar kami kekal sihat di sini. Dan kami juga mengharapkan sebenarnya, kerana sebagai contoh mungkin ada majlis-majlis ataupun lawatan-lawatan kerja di luar melibatkan menteri-menteri atau juga pihak berkuasa di sini, mungkin mereka boleh menerapkan setepat-tepatnya kepatuhan kepada SOP itu agar adanya penjarakan sosial dan disediakan juga sanitizer yang mencukupi untuk bukan saja untuk kami pengabar-pengabar media, tapi kepada siapa saja yang menghadiri majlis-majlis tersebut. Dan kita faham juga ada juga majlis seperti hari ini yang kita lihat mungkin ada sedikit kelonggaran berlaku di situ dalam sudut pematuhan.
SOP. Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Syah Hairizal Kamalul Arifin, Wakil Esrawani di Sabah atas perkongsian secara keseluruhan hari pertama reaksi bagi mereka ataupun penduduk masyarakat yang tinggal di 3 kawasan yang disebutkan dalam PKPB itu, iaitu di KK di Kota Kinabalu, Penampang dan juga Putatan di Sabah. Dan saya pasti selepas ini dan juga seperti yang telah dimaklumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana PKPB akan dilaksanakan pula di Sandakan, Papar dan juga Tuaran di Sabah. Saya pasti Syah ataupun Wakil Esrawani yang lain akan membuat tinjauan yang sama, reaksi hari pertama. Mungkin ada perbandingan boleh kita lakukan untuk hari ini. Baiklah, terima kasih kepada Syah. Cerita berehat seketika kembali selepas ini.